Wanita hari ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Baru-baru ini tular mengenai penipuan melalui aplikasi WhatsApp. Taktik ini menggunakan pelbagai helah bagi memperdaya pengguna. Antaranya adalah dengan menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp dan meminta pengguna menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima. Terbaru, aplikasi WhatsApp pelakon dan penyanyi Datuk Hatan juga digodam oleh individu yang tidak bertanggungjawab dan telah memperdaya beberapa kenalannya untuk memberikan wang. Selain itu, akibat daripada desakan hidup ketika musim pandemik COVID-19, ramai yang terpengaruh dengan tawaran kerja sambilan sebagai ejen pembelian melalui aplikasi WhatsApp sehingga mengakibatkan kerugian mencecah jutaan ringgit. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, Asisten Komisioner Muhammad Yazid Muhammad Yu, sebanyak 110 mangsa direkodkan dengan nilai kerugian 2.8 juta sepanjang tempoh 1 Januari hingga 13 September lalu. Penipuan sehingga melibatkan jutaan ringgit. Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, penipuan melalui WhatsApp. WhatsApp yang merupakan satu aplikasi yang digunakan kebanyakan daripada kita untuk bermesej, untuk menghantar dokumen dan sebagainya. Oleh itu, untuk membincangkan topik ini, kita bersama dengan Siraj Jalil, iaitu Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia dalam talian. Assalamualaikum Encik Siraj. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Kita juga bersama dengan Encik Zaid Zaidi selaku Presiden Persatuan Seniman Malaysia. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Okey, baik. Apa khabar awak, Sugita? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih ya kedua-duanya kerana bersama kami. Kita mulakan dengan Encik Siraj dulu. Kalau kita lihat media, portal-portal berita banyak kongsikan mengenai mangsa-mangsa yang tertipu disebabkan oleh scam, terutamanya di WhatsApp juga. Tapi sampai sekarang masih ada lagi yang ditipu. Kenapa tu Encik Siraj? Okey. Kalau kita sebut pada angka penipuan yang telah dilaporkan oleh PDRM daripada tahun 2019 hingga 2018 2019, angka sampai 2 tahun ni, jumlah dia lebih kurang 52,296 kes yang dilaporkan dengan kerugian 5.2 bilion ringgit. Wow. Bilion ya? 5.2 bilion, bukan juta, bilion. Dan di samping itu, jumlah mule account yang direkodkan, mule account maknanya akaun bank pihak ketiga yang dimanipulasi, lebih kurang 31,643. Itu angka yang dirangkumkan daripada 2018 hingga 2019. Itu yang dilaporkan kepada pihak PDRM. Dan saya yakin dan pasti jumlah yang dilaporkan, termasuk juga dilaporkan kepada pihak Persatuan Pengguna Cyber sebagai contoh, atau pihak CFM sebagai contoh, ataupun pihak agensi lain ataupun pihak-pihak yang tidak melaporkan, angkanya pasti lebih besar. Sebab penipuan dalam talian ni, dia bersangkut paut dengan kepenggunaan kita dalam internet tu. Kalau ramai menggunakan Facebook, maka akan ramailah sasaran pemangsa ni dalam platform Facebook. So semakin banyak platform yang kita gunakan, semakin banyaklah jalan-jalan yang boleh diusahakan oleh scammer ni untuk memperdaya mangsa tu. That's why angka dia semakin meningkat. Ditambah pula kita tidak ada sistem pendidikan asas tentang kepenggunaan internet ni, menjadikan dia anchor kepada kita mudah terpedaya mengikut tahap kemajuan teknologi itu sendiri. Kita pun kena ambil tahu dia punya ciri-ciri itu kan. Betul, dan seperti yang dikongsikan Encik Siraj, kita tidak ada pendidikan asas itu bagaimana untuk menggunakan internet. Apatah lagi mungkin mereka yang kurang pengetahuan mengenai internet, seperti kalaulah mak-mak kita di kampung ataupun nenek kita yang menggunakan WhatsApp kan. Kalau mereka lihat mesej terus terpedaya, mudah untuk terpedaya. Ya.
Sikit tambahan. Ya, Kita silakan. jangan tanya orang di kampung dulu. Aha. Sujita kena tanya diri sama dengan Hawa. Aha. Siapa yang ajar Sujita dan Hawa menggunakan internet? Siapa yang mengajar anda berdua menggunakan Facebook? Ya. Jadi persoalan itu menjadi tanda tanya bukan pada anda berdua saja. Saya sendiri menggunakan internet ni dengan rasa pengetahuan sendiri. Ya. Maknanya tidak ada kawan di sekeliling mengajar, mak ayah saya tidak mengajar. Ya. Jadi kita menggunakan dengan kebebasan sebebas-bebasnya dalam internet tu Aha. menjadikan pengetahuan asas tu memang tidak ada dia ada kecacamarbaan sedikit. Sebab kita belajar sendiri-sendiri Betul, kan. betul. Dan saya setuju dengan apa yang Encik Siraj katakan sebab kita yang di bandar ni pun mudah terpedaya seperti yang Encik katakanlah kita belajar menggunakannya dengan pengetahuan kita sendiri. Baik, kita nak tanya kepada Encik Z. Kalau kita lihat pelakon veteran Encik Mubarak Majid, Datuk Hatan, Bel Ngasri pernah berkongsi pengalaman mereka di mana WhatsApp mereka telah digodam dan Encik Z sendiri mempunyai pengalaman. Mungkin Encik Z boleh kongsikan pengalaman itu apabila mendapat mesej ya daripada pelakon veteran Encik Mubarak Majid. Dia memang benda ni memang banyak aduan lah. Artis-artis kena gondam especially WhatsApp sebab artis ni menjadi satu platform scammer untuk cuba menghack WhatsApp mereka kerana mereka ni menjadi perhatian yang ramai dan dalam masa yang sama dalam WhatsApp mereka mempunyai data yang kita boleh anggap orang-orang yang penting, orang-orang yang berduit dan sebagainya. Jadi bila baru-baru ni kita dapat aduan daripada Mubarak Majid, Hatan dan Bel dan saudara Bel kita, mereka cuba godam bermula daripada WhatsApp di mana mereka kalau satu artis tu tidak mempunyai pengetahuan atau kurang arif macam Brother Siraj kita cakap tadi, bila orang cuba dia create something, dia kata okey, kita nak tubuhkan satu grup untuk seniman sebagai contoh. So sepatutnya tak perlu minta permission pun. Dia dah boleh buat dah grup tu. Tapi mungkin dia ingat benda tu bagus. Okey, bagus tak apa. Tapi sekarang ni kita ada hantar satu kod. Nanti kod tu you bagi kat kita. Betul. Sebenarnya scammer ni dia dah download apps business WhatsApp tu tau. Dia dah dapat nombor kita ni, cuma kod tu datang kepada artis tersebut lah. So bila artis tu bagi, dia akan masukkan kod tu ke WhatsApp business yang dia orang dah download ikut nombor artis tersebut. Okey. Dan automatic WhatsApp tu WhatsApp artis tersebut pergi ke scammer tadi. Jadi bila scammer tadi dapat, so dia akan explore semua kontak-kontak nama kita dan dia akan mesej setiap artis dia akan pinjam duit. Pinjam duit dia mesej. Jadi kita ingat, mungkin abang Mubarak Majid ni dia tak ada bajet. Okeylah kita bantu. Tapi bila kita bantu, masalahnya dia bagi account number yang bukan atas nama Mubarak Majid. Ada setengah tu pun tertipu juga. Dia ingat mungkin Mubarak Majid tak ada account atau sebagainya pun boleh kena tipu dari sudut account ni. Masuk juga duit dan terkena daripada pinjaman-pinjaman daripada scammer ni yang mengatakan kononnya itu Mubarak Majid. Jadi benda-benda ni yang sebenarnya yang berlaku terhadap artis yang komplain kat kita dan ramai lagi artis yang terkena macam ni sebab dia macam MLM. Lepas dia dapat satu artis ni dia try artis lain pula sebab dia dapat contact number daripada abang Mubarak Majid ni. So dia jadi viral lah sampailah kita sebagai seniman kena maklumkan kepada mereka yang Mubarak Majid tu dah kena hack. Jadi alert, jangan kalau diminta duit pinjaman dan sebagainya, itu bukan kita punya Mubarak Majid yang sebenar lah. Jadi dia punya ni dah kena scam lah. Jadi hati-hati. Itu je kita boleh buat. Dan yang lain tu ikut proses seterusnya. Buat laporan polis, SKMM dan sebagainya. Itu pengalaman daripada selebriti artis yang memang dikenali ramai. Maklumat mereka di internet. Semua orang boleh ambil tahu. Tapi kejadian ini berlaku juga dalam kalangan mereka. Orang lain juga. Ada dalam kalangan rakan-rakan saya terkena juga menggunakan nama mereka dan penggodam ini seolah-olah mengenali seseorang itu dan WhatsApp rakan-rakan yang lain. Macam mana ini boleh terjadi, Encik Siraj? Seolah-olah dia kenal seseorang tu. Kalau ikutkan mangsa, kita pernah menerima laporan baru-baru ni daripada seorang duta Malaysia di luar negara. Yang mana ditipu jugalah melalui cara kaedah yang diceritakan oleh saudara Z Zaidi tadi. Dan kenapa benda ni boleh berlaku, dan kalau ambil kepada tajuk tadi, penipuan dalam WhatsApp ni
sebab dia sumber komunikasi utama dunia hari ini. Dan di dalam negara kita terutamanya WhatsApp adalah sumber komunikasi kepercayaan kita paling tinggi lah. Maknanya kalau saya WhatsApp Hawa, Hawa dah simpan nombor saya, maknanya yakin dan kita sentiasa berurusan, kita yakin individu ataupun identiti dalam internet tu adalah orang yang kita pasti, kita kenali. Jadi kalau berdasarkan kepercayaan dan kebergantungan kita terhadap aplikasi ini, dia membuatkan satu loophole yang panggil yang boleh dimanipulasi oleh scammer ni lah. Dan apabila scammer ni ditambah dengan elemen kepakaran menggodam itu tadi, that's why kita panggil penipuan cyber hari ini lebih kepada penipuan bersifat intelligence. Maksudnya dia ada kepakaran tertentu dalam mengeksploitasi sistem tertentu, ditambah dengan elemen conman scammer ni yang menipu, mengeksploitasi perasaan dan fizikal mangsa tadi. Okey, dan dia tidak akan terputus benda ni. Kalau kita bergantung dengan apa pun ke depan ni, kalau kita masih culas dari sudut teliti terhadap perkara tertentu dalam WhatsApp sebagai contoh, sekarang ni kita tengok orang boleh menyamar identiti. Okay. Dan benda ni kalau terlepas pandang oleh rakan-rakan tadi akan adalah contoh yang ditipu. Tapi antara benda lain yang lebih kritikal yang kita concern, usaha scammer dan penggodam ni menggodam WhatsApp mangsa untuk dijadikan medium untuk menghubungi pihak ketiga dan menipu pihak lain menggunakan nombor WhatsApp kita. Itu yang agak lebih kronik sebab dia ada kaedah yang mungkin boleh bacalah, maknanya pendengar boleh baca, cari di carian Google. Forbes pun pernah keluarkan artikel ni yang mana dia sangat mudah dieksploitasi lah WhatsApp ni sebab melalui 6 kod yang dihantar melalui SMS, OTP number tu, dan tambah adanya sistem yang dijual di tempat pihak ketiga ni yang boleh dieksploitasi, yang boleh membaca SMS dalam phone kita. Maknanya OTP masuk, kita tak bagi pun dia boleh baca SMS dalam phone kita tu. Then dia boleh take over WhatsApp, yang mana WhatsApp tadi dia guna pakai untuk menipu orang lain. Dan bila orang buat laporan, kita yang kena. Kita yang suspect scam tu lah. Maknanya ada dua jenis mule account, satu mule on bank account, satu dia adalah mule on phone number itself. So, scam ni akan berterusan, bukan sebab orang tu pandai ataupun tak ada pendidikan, dia adalah sebab pengetahuan dan juga kesedaran seseorang tu terhadap trend semasa scam. Ini orang seperti yang Encik katakan, penipuan menggunakan kebijaksanaan sindiket di sebaliknya. Ya. Dan mungkin Encik Siraj, sedikit saya nak tanyalah. Tadi Encik ada kongsikan bagaimana WhatsApp ini berfungsi kan. Adakah kalau kita sering bertukar phone ataupun tukar nombor telefon, kontak, nombor telefon, adakah ini kebarangkalian ini berlaku pada seseorang lebih tinggi? Dia kebarangkalian dia berlaku tindakan take over WhatsApp kita ni apabila kita kerap tukar WhatsApp di telefon kita. Contoh nombor telefon kita 012345 sampai 9. Sekarang kita pakai dekat Note 10 sebagai contoh. Kemudian selang seminggu kita tukar ke phone kita satu lagi, nombor tadi ke iPhone 12 sebagai contoh. So kekerapan kita bertukar tu ada selang masa yang boleh dieksploitasi. Itu merujuk kepada artikel yang dikeluarkan oleh Forbes. Selang masa tu yang diguna pakai oleh penggodam ni nak manipulate WhatsApp tu. Tapi ada solusi yang dikepilkan bersamalah. Baik, kita nak tahu solusinya selepas ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan pendapat dan juga pengalaman orang ramai di luar sana mengenai penipuan dalam WhatsApp ni. Jom kita saksikan. Saya pernah kena tipu. Waktu tu dari segi profile picture, dari segi status memang sama. Memang kawan saya punya status dan juga profile picture. And then waktu tu kawan saya WhatsApp, dia minta pinjam 200. Okay lah, saya pun tak ada tanya kenapa dia nak pinjam 200 ke apa. And then dia bagi saya account detail. Yang pelik dia waktu tu, dia minta saya transferkan ke account adik dia. Dia kata adik dia perlukan 200 tu. Saya pun tanpa rasa ragu-ragu, saya tolong kawan saya pun transferlah 200 tu ke akaun yang dibagilah. And then tapi yang peliknya dekat situ, dari segi chatting memang lain, dari segi nombor phone pun memang lain, bukan nombor phone kawan saya. Tapi niat saya memang nak tolong kawan saya lah. So waktu tu memang bila beberapa hari lepas tu,
saya nampak kawan saya up story dekat IG, dia kata kalau ada nombor yang menggunakan profile picture dia, WhatsApp minta duit, itu bukan dia, itu scam. Pernah berlaku apabila scammer menyamar sebagai kakak saya, dia minta nombor TAC 6 digit tu untuk membuat pembayaran. Tapi apabila saya kontak balik, rupanya individu tersebut bukanlah kakak saya. Jadi selamatlah saya tak bagi apa yang diminta. Pernah juga, tapi yang kawan saya ni minta tolong dengan saya untuk bayarkan barang order dia tu, dan saya bayarkanlah sebab dia minta tolong dengan saya. Lepas tu dia kata dia akan bayar cash selepas jumpa. So minggu depannya bila saya jumpa, dia kata dia tak pernah minta pun saya bayarkan apa-apa. So bila cek balik WhatsApp tu, nombor tu orang lain. Itu dia antara pengalaman yang dikongsikan. Ada dalam kalangan mereka tertipu dengan ejen pelancongan. Misalnya hari itu nak ke Langkawi, sudah membuat pembayaran kerana lihat harganya murah sangat. Buat pembayaran, kemudiannya bila nak tahu update perkembangan terkini, kena block dekat WhatsApp. Itu antara penipuan lain pula. Jadi kita nak tanyalah kepada Zat kan, setelah hampir terkena tu, kita nak tahu apa yang membuatkan Zat pada waktu itu rasa curiga, rasa ini macam lain macam. Dia dia curiganya sebab yang mesej saya Mubarak Makcik, saya sangat kenal dia. Tapi bila dia kata nak bagi account number India, saya rasa pelik dah. Itu saya rasa pelik. Lepas tu saya tanyalah dengan dia. Saya dah rasa pelik. Saya tanya, abang pernah berlakon dengan saya? Cerita apa abang pernah berlakon? Terus dia tak boleh jawab. Dia diam terus. Jadi saya dah tahu dia memang tipu. Sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu, scammer ni dia bukan saja dia scam WhatsApp. Malah dia scan bank account orang macam mana Brother Siraj kita cakap tadi. So dia ada link tu. Macam sebelum ni ada satu artis ni dia pernah kena di mana akaun dia pernah kena hack. Dalam masa sama dia kena hack melalui WhatsApp. Daripada WhatsApp dia dapat akaun bank. Daripada akaun bank dia ni pula scammer ni scam yang lain-lain masuk ke akaun akaun dia, tapi dia boleh keluar duit melalui akaun tersebut. Jadi dia scam orang lain pula. Bila dia scam orang lain, yang sebenarnya bila kadang-kadang dia kata ada yang cik punya ni ada barang di port, tapi cik kena ambil lah, ini disebabkan custom dan sebagainya, tapi cik kena bayar 7,000 sebagai contoh. Jadi bila nak bayar 7,000 ni, nak bayar ke akaun mana, dia bagi nombor akaun artis tersebut. So bila dia bagi akaun artis tersebut, akaun tu masuklah ke akaun artis tersebut, dan dia boleh keluar melalui online bank artis tersebut. Sebab akaun online tu, sebab dia ada ni kan, dia ada akaun tag dia punya ni semua sebagainya lah. So bila mana yang scammer yang kena yang pasal port tadi tu, barang tak sampai, dia buat laporan polis, yang terkena artis tersebut. Sebab mesti atas akaun artis tersebut. Kan? Jadi tak pasal-pasal artis tu terpaksa kena ambil keterangan dan sebagainya. Lala dia kena bawah section 420. 420 dengan 424 kena tipu. Padahal bukan dia yang buat. Sebenarnya scammer tu yang buat. Daripada WhatsApp, dia dapat kontak, pinjam duit tu satu. Dia punya SOP. Yang kedua, account number tu. Kan? Dia pakai account number, bukan dia tipu artis tu, dia tipu orang lain. Tapi pakai artis tu punya account. Ataupun orang lain punya account yang dia dah scam account tu. Itu yang bila saya dapat dengan Mubarak Majid account number tu, dia bagi nombor orang India. Itu jadi memang saya kata, tak kena lah. Saya rasa orang India tu kena juga. Kan? Kena scam. Maknanya dia scam atas scam. Jadi benda ni yang sebenarnya kita risau sebab orang yang tak bersalah yang kena dakwa. Betul. Macam pakai account number dan sebagainya. Benda ni lah yang terkena di bawah section 420 dan 424 kes tipu ni. Tak pasal-pasal mereka pula yang kena dakwa dan kena dipenjarakan. Disebabkan perkara ni. Ini yang sebenarnya yang saya kata, wah ini kalau macam ni tak betul lah, kesian lah. Orang-orang yang teraniaya benda macam ni. Ini yang kita kena minta pakar macam Siraj ni, Brother Siraj. Dengan yang lain-lain bagi penerangan penerangan mengenai macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Betul. Penyelesaian masalah tu amatlah penting Encik Z. Sebab Encik Siraj, kami ada perkongsian daripada penonton WHI. Nur Hisham berkata, baru 2 hari lepas my parents, ibu bapanya kena scam hampir RM5,000 dia scam. Terkejut tapi nak buat macam mana, benda tu dah terjadi. Ada solution tak nak bantu saya? Nak buat macam mana caranya? Nombor WhatsApp dan akaun masih ada dan amat besar nilainya, RM5,000 itu. Jadi bagaimana, apa yang perlu dilakukannya Encik Siraj?
Encik Siraj kena unmute. Kami tak dengar. Okey. Bila sebut masalah solusi ni, ada banyak masalah yang berbeza solusi dia. Kalau kita ambil dulu pokok kepada persoalan kita tadi adalah solusi tentang melindungi WhatsApp kita. At least asasnya, dia tidak ada dalam internet ni solusi keselamatan tu 100%. Sampai bila-bila dia takkan ada 100% jamin selamat. Tak ada. Istilah tu tak wujud. Cuma untuk mengurangkan risiko, pihak pengendali apa-apa teknologi dalam ruang cyber ni biasa akan sediakanlah langkah keselamatan. Macam WhatsApp sendiri, dia dah sediakan 2FA, Two Factoring Authenticator. 2FA ni adalah metod yang common digunakan pakai dalam keselamatan cyber. Pelbagai platform lah, email, kita punya Facebook kita, Instagram kita. So dalam aspek WhatsApp ni, perbincangan kita, please pergi ke bahagian setting, pergi ke bahagian privacy, ada turn on kita punya 2FA tu. Dan ada satu perkara lagi yang diminta, kalau boleh sila masukkan, iaitu kita punya email. Letaklah email yang genuine, jangan email tu kita letak email palsu. Sebab guna email ni nanti kalaulah ada orang berjaya take over WhatsApp kita, bila kita berhubung dengan pihak WhatsApp, mereka boleh tahu kita melalui email tadi. Sebab mungkin dia dah berjaya manipulate kan. Tapi at least kita ada satu layer lagi, email. Mungkin makan masa lah juga. Hackers tadi nak take over email pula. So apa saja method dekat dalam ruang cyber ni, apa saja aplikasi yang guna pakai, kalau penyedia apps teknologi tu adanya fungsi 2FA, please activate. Please aktifkan. Dan selain daripada itu, tolong install antivirus. Pakai antivirus, at least dia akan ada keselesaan yang mana kita punya IP address kita akan disamakan sedikitlah oleh antivirus tu. Saya yakin ramai tak pakai antivirus dalam phone dia. Kita nak jimat duit, tak renew antivirus. Akan hawa, saya yakin mungkin tak, kalau pakai boleh jawab dengan diri sendirilah. But please pakai antivirus. And dalam persoalan yang diutarakan tadi tentang di-scam, saya yakin solusinya nak tanya macam mana nak dapat balik duit tu. Okey, angka kerugian kalau tengok yang saya sebut awal tadi, 5.2 bilion dilaporkan kepada pihak PDRM. Dan isu ni masih sedang dibincangkan dan di pihak Persatuan Pengguna Cyber pun kami kadang-kadang sampai kasar juga bercakap dengan melalui terbuka sebab dia melibatkan pelbagai pihak dasar pihak bank, daripada dasar daripada pihak SKMM sendiri, apatah lagi dari sudut pandang jenayah sudah pasti PDRM. Dan nilai kerugian tu, duit tu masuk ke poket scammer. Sebab tu orang ni sangat kaya dan diorang ni sentiasa boleh berubah-ubah dan menjana gerak manpower yang pelbagai. So dapatkan balik tadi tu ada satu polisi yang mungkin perlu ditekankan oleh pihak bank negara Malaysia sebagai contoh, sebab setakat hari ni dia tidak ada satu kaedah khusus macam mana boleh dapatkan balik duit dia sekiranya penjenayah tadi dapat ditangkap. Sehingga hari ini tidak ada kaedah khusus. Mungkin kalau ada pihak kerajaan tengok rancangan ni, benda ni adalah masalah rakyat. Yang mana benda tu jelas sebab mungkin tak kena pada kita hari ni, tapi kena pada anak-anak kita besok. Tak lama cepat mesti kena punya. Sebab kita makin lama makin hari akan bergantung dengan platform internet ni yang semakin hari semakin pelbagai lah. Maksudnya sekarang ni tanggungjawab diri sendirilah seperti yang Encik Siraj kongsikan, 2FA, Two Factor Authentication dan juga antivirus. Mungkin kalau nak masuk WhatsApp tu agak lambat sikit, kena masukkan 6 digit dulu sebelum buka WhatsApp, tapi lebih selamat. Betul. Okey, baik, sedikitlah daripada Encik Zaid, sedikit nasihat bagi mungkin bukan sahaja para seniman, bagi semua orang penggunaan lebih selamat. Okey, macam saya cakap, macam Tuan Siraj cakap tadi, antivirus ni pun kadang-kadang scammer dia boleh gunakan antivirus tu untuk scam kita juga. Itu saya pasti sebab saya pakai Android pun saya kena juga. Itu pertama. Yang kedua, macam Saudara Siraj cakap, memang penguatkuasa tu perlu kita perketatkan di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia. Kita tahu Tan Sri Anwar Musa, YB Tan Sri Anwar Musa ni memang sangat proaktif. Dia dengar denyut nadi rakyat, macam mana dia selesaikan masalah industri. So masalah rakyat ni saya rasa melibatkan scammer ni, saya rasa dia boleh menyelesaikan dalam keadaan yang lebih baik lah.
Sebab bila mana kalau SKMM di bawah mereka, patutnya SKMM lah kena bertanggungjawab selain daripada polis untuk menangani masalah ini, kerana kita lihat benda ni bukan saja kerugian daripada berbilion-bilion ringgit duit rakyat, malah mereka yang tidak bersalah teraniaya di bawah, dia kena di bawah Seksyen 420, sedangkan dia orang pun terkena juga scam dengan scammer tersebut. Jadi benda ni sepatutnya kita kena tekankan, sebab kita tak nak orang yang tak bersalah dipersalahkan. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, mohon di bawah KKMM juga, Kementerian Komunikasi Multimedia, dia ada akta data peribadi ni. Bahawa akta data peribadi ni perketatkan benda tu, sebab kadang-kadang tersebarnya maklumat mereka ni kerana akta data peribadi ni tidak begitu kukuh dan penguatkuasaan tidak begitu jelas. Jadi benda ni yang sepatutnya ditekankan oleh Kementerian Komunikasi Multimedia, supaya berbilion-bilion duit rakyat tidak disalurkan kepada scammer, dan kerugian berbilion-bilion ringgit duit mereka kerana kesusahan mereka ni tidak ada pembelaan. Dan kedua, undang-undang perlu diketatkan supaya orang-orang yang tak bersalah tidak teraniaya dalam keadaan skema ni. Itu dia. Penambahbaikan perlu dilakukan. Perlu dilakukan dan penguatkuasaan perlu ditekankan. Perlu diperketatkan. Okey, baik. Saya kira perkongsian daripada Encik Z dan juga Encik Siraj telah membuka mata ke semua orang yang sedang menonton sekarang ini, termasuklah kami berdua. Terima kasih kami nak ucapkan kepada Encik Siraj dan juga Encik Z Zaidi atas perkongsian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Hawa, saya pasti seperti yang kedua-dua tetamu kita telah kongsikan, selagi kita menggunakan mana-mana aplikasi, risiko itu ada. Tapi yang penting kita harus ambil tahu, tambah pengetahuan itu, dan ambil seperti yang Cik Siraj kongsikanlah, install antivirus, muat turun antivirus, 2FA tadi tu. Betul, kita ambil iktibar daripada itu. Itu mengenai topik kita pada hari ini, penipuan melalui WhatsApp. Kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang selebriti yang akan menghiburkan kita. Tapi sebelum itu, kami nak kongsikan juga bersama dengan anda tips daripada rakan wartawan kami Syifa, bagaimana nak jadi pengguna yang lebih bijak. Saya ada satu tips yang saya nak kongsikan kepada anda semua untuk mengelak diri kita daripada menjadi mangsa hackers ni dan melindungi kita punya data peribadi ataupun melindungi kita punya WhatsApp. Okey, first kali kita pergi dekat bahagian WhatsApp. Lepas tu kita pergi dekat bahagian account. Dekat sini dia ada tulis two-step verification. So kita ambil two-step verification ni, kita masukkan number kod kita. Dekat sini saya masukkan nombor apa-apa je. Okey, lepas tu dia ada minta kita untuk verification code. Okey, lepas kita dah double confirmkan kita punya code, kita tekan next. Selepas kita dah verify kita punya account ni, so dekat sini susahlah untuk para penggodam hackers ni nak hack kita punya WhatsApp. So diharapkan tips yang saya kongsikan ni dapat membantu anda dan elakkan daripada kita menjadi mangsa seterusnya. Wanita hari ini.